kan kapal tu berjalan. Tapi kita lompat dia still macam tu. Mungkin ada principle dia, apa tu orang panggil. Tak tahulah dulu-dulu. Jatuh. Ini yang terjatuh ke depan. Okay. Lol. Bersama saya Maira dalam Borak Pak Enma. Hari ni kita berada di rumah ayah kepada baby Lato-Lato. Ada Arya Sanwar bersama isteri dan baby Lato-Lato. Yes, inilah dia ayah kepada isteri pula. Suami kepada baby Lato-Lato. Betul. Suami kepada yang mengidam Lato-Lato, dan juga inilah dia yang suka bau simen tu. Okey. Perkenalkan, ini baby Lato-Lato dah berapa bulan dah? Okey, cuba cakap. Saya dah 9 bulan. Okey, kita ala-ala kita dah perkenalkan diri sebagai ayah baby Lato-Lato. Kita nak tanya juga, yang saya baca bukan setakat mengidam main Lato-Lato kan? Betul. Tapi ada juga bau simen. Bau simen. Lepas tu ada juga tak boleh dengar orang nyanyi lagu Melayu. Waktu awal persandingan. Inilah cerita dia. sikit. Time tu berlangsungnya majlis resepsi kita yang kedua, iaitu di Perlis. Time tu bulan kelima you mengandung bulan kelima ke bulan ke-6? 5 bulan. Jadi time tu sebenarnya dia dah sampai waktu yang mana dia tak boleh nak dengar lagu Melayu. Ayuh. Asal dengar lagu Melayu dia akan muntah. Saya tak tahu kenapa. Sejak dia tahu dengar Melayu, sejak you buka nyanyi lagu Jiwang tu dalam kereta. Tak. Jadi pening kan macam mana? Dia jadi jelai macam lawyer tau. Macam mana tah? Lawyer macam mana tah? Pelik. Tak, dia bukannya nak kata yang dia ni terlalu macam overseas sangat. Tak, dia bukan macam tu. Dia sebenarnya dengar je lagu Melayu, tapi time pregnant tu tak tahu kenapa dia tak boleh nak dengar lagu Melayu. Especially sebab Aris ni jenis yang very oldies punya orang. So Aris akan dengar lagu-lagu yang lama. Jiwang, lagu-lagu tu dia tak boleh. And sampai masa yang dekat majlis resepsi tu, yelah biasalah bila kita majlis resepsi dekat kawasan-kawasan macam pedalaman sikit, dia ada karaoke. Bila karaoke ni dia suruh orang tu stop, jaga nyanyi. Ada makcik tu cakap, kalau anak hang tak keluar muka mak saya, siap hang. Tapi nasib baik keluar muka kacau. Kan, betul tak? Okey, betul. Okey, yang main Lato-Lato tu? Yang main Lato-Lato tu kejap je kan. Yang tu sebulan macam tu ke. Tak, I main juga sampai sebelum sampai rumah tu. Sebab tak buat, kalau bawa sampai ke Perlis main Lato-Lato. Aris boleh tahan lah. Dengar bunyi ting. Tapi kita pun main juga sebenarnya. Itu yang nak cakap. Okey, yang pasal bau simen tu pula. Itu bila? Okey, bau simen tu itu adalah yang tanda pertama yang saya detect sebenarnya. Sebab rumah kita orang yang previous punya house, kita orang duduk kat kondo. Jadi kondo ni dia baru je buat. And tangga kecemasan tu pun dia tengah cat lagi dengan tengah buat simen semua lagi. Masuk dalam tu tiba-tiba dia cakap, asap bau sedap je simen ni. Ayuh. And then dia pergi kat dinding, dia pergi bau. And then start daripada tu kita macam pelik. Asal nak muntah je dia akan you bawa pergi tangga kecemasan tu. Pergi bau simen. Pergi bau simen tu tak jadi muntah. Itu yang peliknya. Saya pun tak tahu macam mana dia punya logik akalnya. And itulah dia sebenarnya. Tapi kejap je, after dah tak ada mual tu dah okey dah. Sebab dia memang perlukan benda tu as dia punya ubat sebenarnya. Tapi time tu memang dah tengah hamil ke belum? Time tu tengah hamil lah. Time tu 3 bulan ke 4 bulan. Sampai 3 bulan lagi. Baru awal lagi. Time tu. Awal. 4 minggu tak salah. Start pada situ lah. Tapi yang saya post video tu bila dah hujung-hujung sikit, bila dah macam bulan ke-7 macam tu. Sebab kan kita orang nak rahsiakan. Nak rahsiakan. Kita orang dah record benda tu awal lah. Tinggal nak publish je. Sebab kita tak nak orang tahu yang, yelah orang kata kan bila dapat anak ni kan, kita kalau boleh kita kena tone down dulu, tak boleh nak bercakap-cakap baru lagi. Sehari berapa kali bau simen? Sehari at least 2 kali lah. At least 2 kali. Sebab kita orang keluar, bila keluar tu nak kena turun tangga kecemasan tu. Balik tu pun naik tangga kecemasan tu. Sebab dia macam ni kita punya tempat rumah ni dia ada 2 lift. Jadi yang tempat lift parking ni nak naik ke atas, nak turun ke bawah tu 1 floor je. Nak tunggu lift dia lama. Jadi kita pun turun lah tangga kecemasan tu. Tapi sebab tu lah yang jadi 2 kali. Haris akan naik lift macam sebab kita bawa barang banyak kan. I akan turun tangga. Kadang-kadang nak tunggu dia bila nak keluar ni tak keluar. Duduk kat dalam tu. Pelik juga. Takut. Tapi bukan itu sahaja. Yang sabun tu pula. Sabun tu saya serahkan kepada dia. Sebab dia seorang kat dalam bilik air tu. Sabun tu, I tak tahu
tahu. Actually ada lama nak try rasa tapi I simpan. I tak makan-makan sebab I takut jadi apa-apa kat anak I. Tiba time tu dia nak beranak lagi berapa hari je kan you kan. Dia lagi tengah berapa minggu. I lagi seminggu dah. I rasa macam I nak juga makan sabun ni. I tak tahu kenapa. You literally nak makan Yes. ke just rasa? I memang aku cakap I kena makan. Hati I cakap kau makan juga sabun ni. Ayuh. Before ni I boleh tahan tak apalah bau macam ambil bau je. Sampai je kat rumah my mum tu sebelum dia beranak tu. Ada iklan sekejap. Last kali masuk je dalam mulut. Jangan jilat sikit. Rasa-rasa Sabun dia lah. dia jilat. Yang Rasa buku dia- ke sabun buku ke sabun gel lah. Sabun gel. Last kali dia rasa puas tu tak tahu nak cakap macam mana. Hmm. Dia sedap juga sebenarnya. Tapi tak di-syorkan kepada ibu. Jangan. Jangan lah. Tapi lepas pada dia keluar, dia bagi tahu, you nak tahu tak? I marahlah dia. Saya marahlah dia. Kenapa you buat macam ni? Janganlah buat. Itu dah terlalu macam abuse yourself dengan your baby. Sedap juga. Tak adalah makan sabun. Yelah, tapi dia tak ada apalah, lah. Dia minum. bukannya makan sebab cara dia cakap tu kita macam makan. Rupanya dia just jilat Rasa. and dia rasa and then dia keluarkan balik. Sikit je sikit. Nak dapat kepuasan. Ui, tapi puas, serius puas dapat rasa. Sebab tu dia beranak terus. Berapa lama? Tunggu nak Dia sebab time tu memang dah ujung-ujung dah. Dia dah betul-betul nak ni dah. nak beranak dah. Nak beranak. Berapa masa je. Okay, lepas tu adalah komen-komen. Kita ada baca kan komen-komen cakap pasal, fikirlah sikit pasal baby dalam perut tu apa semua kan. Tapi Haris pun ada macam berikan penjelasan dan Yes, pencerahan. Saya Boleh dah tak komen ingat. sikit tak? Saya dah tak ingat dah. Saya Adalah macam komen lah, janganlah turut ngidam benda yang pelik-pelik ni apa semua. Tapi Haris pun cakap lah saya tak turutkan. Tapi benda tu macam Haris cerita tadi luah balik kan. yes. Boleh cerita sikit And tak? okay, benda tu sebenarnya benda-benda yang elok saya akan turutkan, yang tak elok memang saya, macam saya cakap tadi, dia keluar saya marah. Saya marah kenapa buat, sebab dia akan membahayakan ni. Jadi benda-benda yang macam benda tu yang tak elok memang saya suruh dia, saya akan halang dia sebenarnya. Bukannya saya ni, sebab bila kita post tu orang ingat kita buat benda tu lawak. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu awareness yang saya nak sampaikan. Sebab kalau mungkin siapa-siapa yang follow Instagram saya daripada dulu, cara saya twist cerita tu lain sikit. Supaya orang dapat maksud tersirat dia. So kalau saya sampai masa macam orang cakap, macam orang tak faham video ni, orang tak habis-habis kecam ni, saya akan sampaikan satu statement. Yang mana statement ni supaya dapat counter balik sebenarnya saya memang halang dia. Cuma itulah. Benda di luar senang cerita, memang senang cerita di luar kawalan saya. Sebab dia dalam bilik air. Saya tak boleh nak buat apa. Bukan saya turutkan, bukan saya masuk dalam bilik air. Makan jilat. Saya tak buat macam tu. Tapi yang hamil je yang tahu macam mana perasaan dia. Kalau korang hamil korang tahulah macam mana rasa tu. Betul. Aku dah tahan 9 bulan tau dapat makan. Rasa Rasa. Aku dapat rasa. Lepas tu macamlah korang ni, macamlah ada orang tu yang pregnant tak pernah ada mengidam benda Betul. pelik-pelik kan. Ada orang yang suka bau suami. Yes. Sampai dia tak boleh. Sampai kan ada satu masa tu saya ingat satu komen ni, okey lah tu awak mengidam makan kat Pantai Kelebang, Tongmo. Macam kita orang nak kena, dia mengidam nak tengok lampu jalan time tengah-tengah malam tapi kat Kelantan. Sudah macam mana tu? Duduk pula kat KL nak kena balik Kelantan, nak tengok lampu jalan je. Berapa jam perjalanan dari KL ke Kelantan? KL ke Kelantan dah 7 jam macam tu, 6 jam. Tengok pada speed kita lah. Tapi selalu normally 7 jam sampai dah. Especially Dalam Kota jam Baru. 10 jam. 10 tapi lebih. Ada tengok pada keadaan jam tu lah macam mana. Kalau jam teruk raya mungkin 16 jam, 17 jam. Tapi orang tu tak ada tulis spesifik dekat mana, just Kelantan je lah. Kelantan je. Nak tengok kat Kelantan. Pelik. Lampu jalan ni depan rumah ni pun ada. Dia pelik. Tapi benda tu memang berlaku. Benda tu memang berlaku. Ada lagi tak orang share dekat komen yang pelik-pelik? Banyak tapi tak ingat lah. Kita tak ingat. Banyak ada, lah. ada orang nak bau jalan tar punya lepas hujan. Tahu bau dia macam mana. Itu. Tapi saya pun sebenarnya pelik juga. Macam yelah istilah mengidam ni. Kita as a lelaki kita tak faham macam mana benda ni boleh berlaku sebenarnya. Apa logic sense dia sebenarnya. Kan? Tapi yang tahu je lah. Yang tahu je lah. Saya sebenarnya dalam hidup saya ni 3 benda yang saya macam still duk fikir. Apa logik ni? Okay, yang pertama orang melatah. Sebab saya pelik melatah ni kat Malaysia, kat kawasan-kawasan ni, kat US semua tak ada melatah-melatah ni. Kan kalau cocok, oi mak kau tak ada. Dia tak ada macam
Oh my god. Tak ada. Haris cakap baru saya perasan. Itu satu. Yang kedua, saya tak fahamnya bila orang menguap. Dia macam logic sense dia menguap. Lepas tu yang sana pun menguap, sana pun menguap. Dia punya ni. Jangkit. Yang ketiga, yang ni paling saya tak faham. Bila orang urut kan, Angin kalau kat kita tak apa, tapi orang lain yang dapat Orang angin. lain yang dapat angin kan. Itu 3 benda saya tak percaya. Tambah pula satu lagi ni, mengidam. Bukan ada, saya tak percaya mengidam ni adalah juga dia punya reason yang mungkin. Pregnant dulu dah. Itulah. Bukan nak kata saya tak memahami. Saya memahami lah. Pregnant tu saya cakap, pregnant ni saya boleh faham sikit lah. Tapi yang 3 benda ni saya tak boleh faham. Benda-benda macam ni. Kan? Serius. Saya kalau Haris tak emphasize benda ni, saya pun tak perasan 3 benda ni yang saya tak dapat. Oh my god. Betul. And lagi satu. Ada satu lagi sebenarnya. Tak apa kita cerita ya. Cerita Sebab je, kita cerita buat-buat je. santai. Kita borak-borak santai. Lagi satu, bila kita duduk atas kapal kan. Kapal air ke apa kan. Kita lompat, kita tak bergerak ke depan. Kan kapal tu berjalan. Tapi kita lompat dia still macam tu. Mungkin ada prinsipal dia. Apa tu orang panggil. Tak tahulah dulu-dulu. Jatuh. Ini yang terjatuh ke depan. Okay. Itulah dia. Antara dia. Daripada macam sepanjang kehamilan sampailah bersalin ni kan. Momen-momen yang tak dapat dilupakan selain daripada mengidam ni? Banyak kan kita punya. Tak tahu lah, time pregnant kan. Dia asyik menangis je. Kalau husband dia pergi mana mesti menangis. Tapi sebenarnya Dia tidur pun I menangis. I minta maaf kat dia. I rasa kesian. Tak tahu kenapa. Kenapa minta maaf macam mana? I rasa macam I jadi kesian kat dia. Tapi banyak sebenarnya kita on time dia pregnant dulu banyak dugaan kat kita sebab kita macam selalu bergaduh yang jenis yang bergaduh yang bukan bergaduh biasa, bergaduh yang ni tapi still in control. Bergaduh tu benda yang kecil. Benda-benda kecil je sebenarnya. Sebab mungkin dia dibesarkan dengan cara yang lain, saya dibesarkan dengan cara yang lain. Macam contohlah saya beritahu saya bila bangun-bangun saya akan mandi dulu baru kemah katil. Dia ni bangun-bangun tu kena kemah katil. Baru mandi. So benda-benda kecil macam tu Dia tak boleh naik jet zaman-zaman hamil sebab kita orang pun boleh kata bukan kita orang, dia bunting belamin. Kalau kita orang bunting belamin habis dia Haris bunting sekali. mana dia kan alhamdulillah dapat rezeki bunting belamin. So orang kata lepas kahwin ni kan dia ada stage yang mana kita nak sesuaikan diri. Yalah kita macam ni, dia macam ni. So dia terbawa time tengah-tengah hamil sekali. Tambah-tambah tengah emosi Yelah, nak lagi. adapt hidup berdua. Betul. Lepas tu tiba-tiba hamil kan. Betul. So daripada situasi Sebab time Syah hamil tu Syah pula syuting. Syah kerja. Yes, dia balik kerja. pukul 6 pagi keluar, balik pukul 2 pagi. Itu yang kita pun jadi macam risau lah. Benda-benda tu banyak dugaan dia. yang orang tak tahu. Ya. Syah dengan Haris bernikah pada usia? Syah 25. Saya 29. Okey. Memang nak settle down pada umur tu ke 29 tu Haris? Kita sebenarnya dah bercinta lama. Kita 4 tahun bercinta. Tapi dalam masa 4 tahun tu kita ada, orang kata ada break kejap lah. Setahun tak salah saya. Setahun kan? Kita ada break setahun. Ada. Of course lah. Awak pun contact saya juga. Dia tak payah nak ni sangat. Nak salahkan kita orang ke? Hang pun sama. Itu dia. Baru hang tahu. 4 tahun termasuk dengan break. Break, yes. 4 tahun tu termasuk dengan break. Sebab dalam kita break tu pun kita still macam contact. Birthday dia saya akan wish. Birthday saya dia akan wish. Kita terlampau busy tau. Tak ada masa untuk each other. Adakah break tu sebabkan untuk diri sendiri? Tak, mungkin sebab time tu dua-dua tak faham lagi. Sebab saya dalam industri ni, dia pun time tu baru nak masuk, time tu dia baru nak masuk. Jadi dia ada a bit, orang kata clash sikit lah. Sebab saya tak faham dengan masa dia. Dia memang kalau kena dia ni lebih kepada friends. Dia kena saya lebih kepada kawan. dia And kawan. then saya suka bekerja. Saya kalau bekerja saya very dedicated macam sekarang ni. Kan tengah bekerja sekarang ni. Betul. Saya dedicated. Okay, susu dulu. Kita bagi break kepada Medina dulu. Okay, share. Terus ni distracted. Ini betul ni baby latu-latu. Okay, memandangkan dah bercinta pun lama, berkahwin dan juga mempunyai zuriat kan. Okay, ada tips tak
tips yang dia. boleh dikongsikan Okay, kepada tips dia as a new parents ni saya cakap apa yang saya boleh bagi tahu, cabaran dia memang amat besar. Tips dia sebenarnya ini saya tak buat dulu. Jadi saya tak nak korang jadi macam saya, yang mana korang kena make sure masuk kelas. kelas apa? Kelas untuk bila dah ada anak nanti. Kan dia ada buat macam seminar macam ayah-ayah baru, mak-mak baru dia ajar cara nak mandi baby, prenatalnya ni kan. So benda-benda tu memang kena masuk sebenarnya, supaya kita dapat lebih input pasal apa yang kita nak handle lepas ni. Boleh get ready lah. Get ready lah. Itu yang saya tak buat dulu. So sebab saya dapat tahu benda ni pun Safwan dia join, Safwan Azri. Safwan, aku mention nama kau, Safwan. Kredit tu Safwan. Okay. So benda tu lah antara tips dia yang korang sebelum nak jadi new parents. So kira Safwan pun banyak bagi tips dan ajar lah. Yes, betul. Family planning macam mana? Family planning Kalau nak share. Tak ada banyak pun sebenarnya, kita orang serahkan bulat-bulat kepada atas je. Itu je. And of course lah, adalah juga buat sedikit investment semua. And insyaAllah. Tapi benda tu kita, orang kata rezeki yang orang kata ada ke tak ada. Saya anggap macam tu. Ada ke tak ada je. Kalau kita buat business, yes. And saya anggap benda tu adalah rezeki yang ada dengan tak ada. Sebab apa? Bila-bila je boleh tak ada. Walaupun kita dah dapat benda tu, bila-bila je boleh Boleh nak. tarik. Allah boleh tarik balik. Jadi saya serahkan bulat-bulat kepada yang atas je lah. Saya punya financial planning atas je. Itu je. Alright. That's it untuk Borak Pak and Ma. Terima kasih kepada ayah dan mama Baby Lato-Lato. Baby Lato-Lato pun dah tidur. Baby Lato-Lato pun dah tidur, penat hari ni. Thank you so much for watching and stay tuned for the next episode. Bye-bye. Alright.